Lepas tu kita pun berkejar. Tak sampai 2 hari, meninggal dunia terus. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah nak panggil seorang sekejap je dalam hidup. Jangan kita pula jadi ujian. Ujian, bila kita dah sakit, kita pun malas nak bersedekah. Orang tanya, kenapa tak bersedekah? Dia jawab, dah sakit kan? Orang kena sedekah dengan saya. Bukan saya kena sedekah dengan orang. Padahal, bila kita sakit, lagi banyaklah kita bersedekah. Masa kita ni, pelik kan orang kita kan? Allah, bila dia nak matikan kita, Allah bagi tanda. Tanda di antara tanda kita ni apa dia? Disakitkan kita. Di antara tanda kan? Dalam kitab disebut tanda besar yang kita akan mati apa? Bila kita demam. Bila kita demam, itu tanda besar kita akan mati. Jangan kita ingat bila kita demam, oh ni tak apa, biasa-biasa je. Tak. Demam tu tanda kematian. Tanda kematian. Dalam kitab dia sebut. Dalam hadis-hadis Rasulullah pun sebut. Bila seorang yang dia kena demam, dia jangan ingat demam tu demam biasa, jangan. Ramai mana orang demam sesama je mati. Allah jadikan demam salah satu benda yang menyebabkan dia mati. Di antara tanda besar Allah jadikan demikian. Bila begitu, kita ni demam je, derma. Biar banyak sikit. Bagi terus. Kenapa dia kita derma? Bila kita demam tersebut, kita nak tukar terus harta benda kita untuk ke akhirat Allah. Jangan kita simpan lagi. Ramai dah orang kita ni dia meninggal dunia di saat mana harta dia tak sempat dia nak alihkan kepada akhirat. Harta dia tertinggal dekat dunia. Padahal dia sibuk cari. Tinggal alih je daripada dunia kepada akhirat Allah. Tapi dia tak yakin dia akan pergi ke akhirat lagi. Jadi oleh demikian dia simpan. Satu hari mati dia. Allah matikan dia. Bila Allah matikan dia, di saat mana Allah matikan dia, tertinggal harta dia tak bawa. Macam orang berjalan tertinggal pasport, tertinggal kad kenalan, tertinggal handphone, misal contoh. Bila kita tertinggal handphone, orang kita kena balik. Kan pergi ambil balik kan. Kerana pentingnya handphone sekarang ini. Nak berjalan kalau tak ada handphone, baik tak payah berjalan. Dia sebut demikian. Dia kena ada juga handphone. Tambah-tambah, kalau suami tertinggal handphone pada isteri, misal contoh. Lagi berdebar dia. Nak sebutnya demikian. Isteri pula pegang. Isteri pula tahu lock dia tu. Isteri tahu password dia tersebut. Baca je mesej-mesej dia. Oh, tiap kali mana baca mesej tu, berdebar lebih pada dia baca Quran. Nak sebutnya. Gambaran apa? Gambaran nak sebutnya, di waktu ini, kita ni jangan sampai tertinggal. Waktu mana kita sakit, alihkan cepat-cepat. Harta kita ni alih kepada akhirat terus. Nak suruh sekejap lagi bila masuk dalam kubur, kita jumpa balik barang tersebut. Itu cara di kalangan ni. Tapi sayang kan, orang yang hati dia kotor, dia tak nampak akhirat. Bila dia sakit, dia biar moga-moga sembuh konon-konon. Dia akan jadi demikian. Naknya, padahal Allah dah bagi dah tanda lepas pada sakit mati. Ini patutnya demikian. Tapi dalam hidup kita ni, betapa ramai di kalangan kita mengharapkan lepas sakit sembuh balik. Yang menyebabkan dia tertinggal, terlewat ni, tahu-tahu dia menghadap depan Allah. Anda tengok ramai dah orang yang demikian. Bila dia sakit kan, demam, ada di kalangan keluarga anda sendiri, demam, pergi ke hospital. Kita pun telefon pada dia. Macam mana? Tak apa, biasa je dia sebut. Tak ada apa-apa tu. Dia sebut, kita perlu balik tak? Nak ziarah dan sebagainya. Dia jawab tak perlu. Dia kata, Ustaz banyak lagi kerja, buat dulu urusan yang tu. Duduk 3 hari masuk ICU. Demam dia tu masuk ICU. Lepas tu kita pun berkejar. Tak sampai 2 hari, meninggal dunia terus. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah nak panggil seorang sekejap je dalam hidup. Cara Allah jadikan demikian. Waktu mana dia pergi ke hospital tu, elok-elok je, berjalan elok-elok. Pergi ke hospital. Sampai di hospital, doktor cek tu. Cek yang ni. Doktor sebut, duduk atas katil. Bila duduk atas katil saja, kita kata tak boleh pergi ke mana? Tak boleh dah, doktor kata. Kena duduk lah, kita nak cek ni.
Cek. Dapati rupa-rupanya ada penyakit yang berat dalam tubuh badan kita. Na'udzubillah min dzalik. Waktu tu, yang kita berjalan tadi, yang elok-elok tadi, dah habislah nikmat. Dah terbaring. Tiba-tiba terbaring tu, tiba-tiba doktor bagi ubat. Nak lawan penyakit ni. Oh, dengan ubat tu, bertindak balas lagi penyakit ni. Yang menyebabkan masuk ICU. Tak sedar diri terus. Tengokkan orang yang kena demam denggi kan. Demam denggi dan sebagainya. Lepas pada tersebut, tiba-tiba sampai ajal dalam hidup dia. Rupanya, dalam hidup kita ni, jangan kotor hati kita, jangan. Biar jernih, biar nampak akhirat dalam hidup kita. Kalau tidak, kita ni akan tak nak buat sesuatu. Bila kena ujian, lesu dan tak bermaya pada diri kita. Jangan sekali-kali mengalah. Jangan jadikan ujian itu sebagai alasan untuk lemah melakukan kebaikan. Jangan ada perasaan bahawa tiada manfaat untuk kita akibat sering diujinya oleh Allah SWT. Jangan kita rasa demikian. Kita ni tak bernilai kot. Kenapa tak bernilai? Asyik kena ujian je dalam hidup. Jangan demikian. Bersemangatlah melawan perasaan lemah itu. Allah Ta'ala akan sentiasa ada bersama dengan kita. Dengan syarat hati kita tadi bersih.